Okey. So buka muka surat 19 dekat dalam buku. Okey, siapa boleh bacakan ayat tu? Surah Al-A'raf ayat 7. Siapa boleh bacakan? Ayat 7 pula, ayat 179. Siapa boleh bacakan? Wahai lelaki deraka handsome dalam kelas ni. Ibnu ada, Zairil ada. 2 orang je lelaki. Yang lain semua perempuan. Ibnu, buka ni mikrofon. Ya. Dengar tak? Baca ayat ni, ayat 179 ni baca. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna La biha walahum yafqahuna. la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsirun biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Okey, bagus. Terima kasih Ibnu. Okey, so kalau kita tengok maksudnya, kita petik nama lagi. Malina, buka mikrofon. Malina. Malina terus cari mana nak buka mikrofon ni. Mana Malina? Tengok dalam list nama ni ada. Malina. Malina hilang ni. Okey, Airin. Airin. Airin, ada tak? Ada. Okay, ada, bagus. Okey, Airin baca maksud dia. Baca maksud je. Sesungguhnya kami jadikan untuk penghuni neraka Jahannam. Baca lagi. Ni semua ni baca. Saya bawah. Ramai daripada golongan jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak mahu memahami ayat Allah SWT dengannya. Lagi? Dan yang mempunyai mata tetapi tidak mahu melihat bukti keesaan Allah SWT dengannya. Sambung. Serta yang mempunyai telinga tetapi tidak mahu mendengar ajaran dan nasihat dengannya. Mereka itu diumpamakan seperti binatang ternakan. Bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang yang lalai. Okey, terima kasih Airin. Okey. So ini ayat ni ceritakan tentang panca indera yang Allah bagi. Okey. Kalau kita tengok potongan ayat, penting tau nak tahu potongan ayat ni dengan maksud dia. Pertama ayat ni ialah ayat tilawah, bukan ayat hafazan. Kamu tak payah hafal, kamu just baca je untuk penilaian PT3. Walaupun PT3 tak ada, orang PDD masih ada tau. Okey, so dan kena tahu juga setiap potongan ayat ni kena tahu makna dia. Okey? Contohnya macam hari tu yang Ustazah buat test lah, macam pre-test lah untuk pertengahan tahun. Tapi pertengahan tahun kita ditangguhkan lah sebab kita masih PDPR lagi. Okey, contohnya li jahannama. Okey, apa maksud li jahannama? So kena tahulah maksudnya untuk penghuni neraka Jahannam. So kena suaikan. Okey ni buka buku tulis masing-masing, tengok. Cuba suaikan. Ustazah baca ni suaikan. Walaqad sesungguhnya zara'na kami jadikan li untuk Jahannama penghuni neraka Jahannam. Kathiran maksudnya ramai. Min daripada al-jinni, golongan jin. Al-jinni, kalau baca pun dah tahu, al-jinni jin. Jin wal insi dan manusia. Okey, wa dan al-insi ialah manusia. Okey, lahum mereka. Qulubun lahum mereka, qulubun hati. So sebenarnya la ni
la mempunyai. So mereka lahum, mereka mempunyai, qulubun hati, la tidak. Tidak, okey. Yafqahuna, tidak memahami. Yafqahuna maksudnya memahami. Biha dengannya. Maksudnya ini yang tambah dalam kurungan ni ialah ayat yang ditambah untuk memberikan kamu, kita orang Melayu ni lah, sebagai satu kefahaman. Kalau digabungkan dia akan menjadi ayat mereka mempunyai hati tapi tidak mempunyai, tidak mahu memahami ayat Allah dengannya. So Allah kata Allah beri kita hati. Okey. Kemudian walahum a'yunun, dan mereka mempunyai a'yunun, mata. Kalau siapa dulu belajar sekolah agama, ingatlah kot bahagian-bahagian mata ni, ainun, mata. So ni a'yunun, mata. La, tidak, yubsiruna, tidak melihat. Yubsiruna, melihat. Biha dengannya, maksudnya orang yang mempunyai, mereka mempunyai mata tapi tidak mahu melihat bukti keesaan Allah dengannya. Okey, so seterusnya walahum, serta, tadilah serta, sebenarnya dan juga ni. Walahum, macam atas ni lah, dan mereka mempunyai, tak ulang benda yang sama kan. Azanun, telinga. Uzunun, telinga. So yang ini azanun, banyak-banyak telinga. Azanun, telinga. La yasma'una, la tidak. Kalau kamu baca Quran, jumpa perkataan la maksudnya tidak. Okey, la, tidak, yasma'una, mendengar, biha dengannya. Okey, ulaika, mereka. Okey, itu ni penambahan je ni. Ulaika, okey, ka ni, perkataan ka, satu perkataan ka ni maksudnya seperti. Al-an'ami, binatang ternakan. Okey. Ni surah Al-A'raf. Al-A'raf maksudnya lain. Ada surah maksudnya Al-An'am. Surah Al-An'am maksudnya binatang ternakan. Bahkan hum, mereka, adallu, lebih sesat. Okey, so ayat ni digabungkanlah, mereka itu diumpamakan seperti binatang ternakan, bahkan mereka lebih sesat lagi. Ulaika, ingat, ulaika maksudnya mereka. Banyak-banyak kali baca Quran tu kalau jumpa ulaika, itulah maksudnya mereka. Ulaika humu. Humu maksudnya dialah. Dialah orang-orang al-ghafilun, lalai. Ini favorite kat ni masuk ni. Al-ghafilun, lalai. Okay, so mereka itulah orang yang lalai. So Allah jadikan antara penghuni untuk mereka penghuni Jahannam itu, penghuni neraka, ramainya daripada golongan jin dan manusia yang Allah telah berikan mereka hati tapi mereka tak faham ayat Allah. Allah berikan dia mata tapi dia tak nak melihat keesaan Allah. Allah beri dia telinga tapi dia tak nak dengar ajaran dan nasihat Allah. Mereka itu seumpamanya seperti binatang ternakan, bahkan binatang ternakan itu at least dia menurut, tuan dia suruh makan, dia pergi makan. Tapi yang ini lebih, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternakan. Ini Allah beri perumpamaan sebab mereka itulah orang-orang yang lalai. Okey, so kita banyak belajar tentang panca indera. Okey, so kita belajarlah mula-mula tentang penghuni neraka. Okey, menurut Ibnu Katsir, Allah ciptakan neraka dan penghuninya daripada golongan jin dan manusia. Jin pun ada tau. Jin sebenarnya kena patuh kepada perintah Allah. Jin pun kena beriman. Macam kita juga kena beriman. Okay, so Allah ciptakan syurga dan neraka, penghuninya kepada jin dan manusia. Siapa yang akan duduk dekat dalam syurga? Iaitu manusia, jin dan manusia lah sebenarnya. Manusia yang beramal dengan amalan soleh, yang berasaskan keimanan kepada Allah. Dia buat amalan soleh dengan syarat dia pun beriman kepada Allah. Kalau kata orang itu tidak beriman, contohnya orang kafir, walaupun dia buat baik banyak mana pun, dia masih tidak boleh masuk ke syurga kerana asasnya dia kena beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, so siapa penghuni neraka? Ialah manusia yang beramal dengan amalan buruk dan mereka kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang beriman, kalau dia buat jahat, kalau Allah kata suruh dia masuk neraka, dia masuk neraka. Tapi tidaklah selama-lamanya mereka di dalam neraka.
Mereka akan berada dalam neraka sehinggalah dosa-dosa mereka hilanglah. Kemudian barulah mereka masuk ke syurga. Tapi syarat nak masuk syurga ini dengan rahmat Allah. Okay, so Allah akan ambil dia baliklah untuk masuk ke syurga. Okay. So nak buat amalan soleh ni nak kat mana? Dekat dunia. Okay. Hanya dunia sahaja kita boleh buat. Selepas kita mati dah tak ada dah amalan-amalan yang kita boleh buat. Okay. So Allah ceritakan beberapa keadaan penghuni neraka. Okay, macam mana keadaan penghuni neraka? Pertama, penghuni neraka diseret dalam secara berkumpulan mengikut jenis amalan mereka dalam keadaan mukanya tertiarap. Ini antaralah Allah ceritakan macam mana keadaan penghuni neraka ni. Ini menurut ni lah buku dalam terjemahan Ibnu Katsir. Okey, seterusnya penghuni neraka meminta untuk mereka kembali hidup di dunia kerana tidak tahan untuk menanggung azab neraka. Dan mereka pun berjanji untuk buat amalan soleh dekat dunia. Tapi hanyalah angan-angan belaka. Tidak akan berlakulah bila ni. Ini adalah ayat Quran. Dalam ayat lain lah. Ini yang Imam Ibnu Katsir telah kumpulkan lah. Okey? Dalam satu penerangan tentang macam mana keadaan penghuni neraka. Okey, so seterusnya orang yang menyeleweng daripada ajaran tauhid, maksudnya mereka tidak berimanlah kepada Allah, mereka yang seleweng, mereka yang sesatkan orang lain, maka mereka akan jadi bahan bakar api neraka. Kalau bahan bakar ni, kan kalau kita bakar main api kan, bakar sampah semua, yang biasa duduk kampung biasalah buat kan. Biasanya bahan bakar ni duduk kat atas sekali ke dekat bawah api tu? Siapa nak jawab? Betul lah Ikan. Bawah. Ya Ibnu, bawah sekali kan. So tempat dia dalam neraka ialah bawah sekali lah orang yang menyeleweng daripada ajaran tauhid ni. Okey, seterusnya muka orang yang menghuni neraka ni hitam, menjadi hitam disebabkan oleh dia dustakan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya orang kafir dan munafik akan kekal selama-lamanya dalam neraka kerana mereka kufur dan syirik. Okey, so seterusnya macam mana cara untuk kita mencari kebenaran? Okey. Cara kita mencari kebenaran, kata kuncinya lah ialah sebab kita kan belajar tajuk panca indera ni kan. So kita gunakan panca indera. Apa yang kita ada? Pertama, mata. Mata gunanya untuk melihat ciptaan Allah. Seperti gunung ganang, ni kau goreng lah terus ni kan macam mana. Kata kunci ialah mata melihat segala ciptaan Allah. Dalam kalau jawapan peningkat Islam tu tak boleh kata mata melihat segala ciptaan Allah, itu sahaja tak boleh. Dia kena ada point dia dan dia kena ada contoh dan huraian dia. Contoh dan implikasi dia macam tu. Contohnya mata melihat segala ciptaan Allah, contohnya seperti gunung ganang. Okey, apa implikasinya? Yang dapat menambah keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara untuk kamu menjawab soalan pendidikan Islam. Ini kalau peringkat sekolah rendah bolehlah nak jawab pendek-pendek. Ni sebab dah sekolah menengah, kenalah bagi contoh, ada point dia, ada contoh dia dan ada implikasi dia. Okay, macam tu. Seterusnya ialah mengambil iktibar daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ni cara untuk kita memanfaatkan panca indera lah. Seterusnya mempelajari dan memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis mengikut huraian ulama yang muktabar. Okey, seterusnya telinga mendengar ayat-ayat Al-Quran, hadis Rasulullah dan zikir untuk menenangkan jiwa. Okey. Seterusnya dia bagi lagi cara memanfaatkan nikmat mata. Okey, cara nak memanfaatkan dia. Dalam buku ada 4 je. Okey. Ni dia tambahlah. Okey. Ini kena tahulah pertama cara memanfaatkan nikmat mata. Pertama ialah contohnya melihat mushaf Al-Quran, bertadabur dengannya dan bertadabur dengannya. Okey. Apa maksud tadabur ni? Korang baca je tapi tahu tak apa makna bertadabur ni? Tak. Tak tahu? Okey. Bertadabur ni maksudnya kamu baca. Dan tadabbur ni maksudnya kamu tahu makna dia, bukan setakat tahu makna. Kamu ambil pengajaran daripada makna ayat Quran ni. Macam ni lah macam sekarang yang kita tengah belajar ni sebenarnya kita bertadabbur ayat dalam surah Al-A'raf ni. Inilah cara kita bertadabbur. Okay, so
Kalau kamu tak tahu macam mana cara nak tadabbur, kamu belilah kitab tafsir. Okey, kitab tafsir Hamka, kitab tafsir Ibn Katsir ni, dia banyaklah cerita pasal sesuatu ayat Quran tu. So kamu nak tadabbur ayat tu, bacalah tafsir-tafsir seperti itu. Okey, seterusnya melihat kurniaan Allah Subhanahu Taala terhadap diri sendiri supaya kita bersyukur atas kurniaan tersebut. Kita tengok kejadian diri kita sendiri kan. Daripada air mani jadinya segumpal darah, kemudian jadinya janin, kemudian kamu lahir jadi manusia. Daripada sekecil-kecil kamu tak pandai nak buat apa-apa tu, waktu baby tu, akhirnya kamu dapat bercakap ni, kamu boleh join Google Meet, dah besar dah itulah kamu kena kenali, kena tengok kebesaran macam mana Allah ciptakan diri kamu. Macam tu. Okey, seterusnya kita melihat ciptaan Allah dengan penuh keinsafan. Okey, seterusnya lagi cara kita nak manfaatkan nikmat mata, kita menghindari diri daripada melihat perkara yang diharamkan seperti melihat gambar dan filem lucah. Jangan sekali-kali kamu buat macam ni. Sekali kamu buat, kamu tertagih. So susahlah nak dilakukan diri. So jangan tengok benda-benda yang karut-marut ni, yang tak elok ni, jangan buat sama sekali. Walaupun handphone tu kamu ada sendiri di hujung jari, jangan buat benda pelik-pelik. Sebab apa yang kamu akan dihisap. Ingat, setiap apa yang kamu buat akan dihisap. Okey, seterusnya cara nak memanfaatkan nikmat mata, melihat wajah ibu bapa dan guru serta orang soleh dengan penuh hormat dan kasih sayang. Tengok wajah mak ayah, sebenarnya dapat pahala. Okey. Seterusnya cara nak memanfaatkan nikmat telinga. Pertama antaranya lah mendengar pengajian ilmu yang bermanfaat supaya menjadi muslim yang berjaya. Kemudian kamu jauhi daripada dengar benda yang negatif. Contohnya mendengar nyanyian yang melalaikan. Seterusnya mendengar ayat Al-Quran. So banyak masa ni dengarlah ayat-ayat Al-Quran. Tak, macam kalau kata tak larat lah nak baca Quran, at least dengar. Okay? Dengar pun dapat pahala. Okay, seterusnya mendengar nasihat ibu bapa dan guru dengan penuh beradab. Kalau mak ayah tegur tu jangan melawan. Ikut je. Angguklah. Walaupun kita rasa tak puas hati, setiap apa yang ibu bapa nasihat itu mesti ada baiknya. Mungkin kamu tak nampak sekarang. Kamu akan datang akan nampak lah apa teguran-teguran mak ayah tu. Okey. Kenapa Madina? Angkat tangan. Madina nak tanya apa-apa ke? Mak, nak Madina. Okey, seterusnya mendengar kata-kata hikmah yang bermotivasi untuk memartabatkan agama Allah. Inilah contoh-contoh nak memanfaatkan nikmat mata. Okey, so pengajaran ayat daripada ayat ini ialah kita hendaklah melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan kita meninggalkan larangannya supaya terhindar daripada neraka. Ini pengajaran ayat ni boleh fikir sebenarnya. Okey. Malina, sekejap. Nampak cik. Tertekanlah pula. Oh, tertekan. Okay, tak apa. Kita hendaklah memanfaatkan hati, mata dan telinga dan panca indera yang lain sebab semuanya merupakan amanah Allah kepada manusia dan dekat akhirat esok Allah akan tanyalah apa yang kita buat dengan tangan kita, mulut kita, mata kita, hidung kita. Allah akan tanya. Okey? Terusnya kita hendaklah bersyukur dan kita zahirkan kelebihan manusia berbanding haiwan dengan cara kita memanfaatkan panca indera kita untuk kebaikan dunia dan akhirat. Seterusnya kita hendaklah mengelakkan diri daripada menjadi orang yang kufur dan lalai. Okay. Seterusnya kita wajib menggunakan panca indera mengikut adat-adat Islam supaya Allah memberi keberkatan dan rahmat dalam kehidupan kita. Okey, so ada soalan. Ada apa soalan? Tiada Ustazah. Ready nak belajar seterusnya? Hazal nak belajar 2 tajuk lagi ni. Boleh. Okey, sekejap Satu lagi, ini nota Hazal bagi masa esok yang kamu buat. Hari ni dulu aja. Esok kamu sadilah nota ni. Hazal bagilah begini dalam grup je lagi. Tapi kamu nak buat hari ni boleh, nak buat esok pun boleh, tak ada masalah. Esok ada kelas ke? 3B ni. Sekejap nak jadual. Ada ke tidak esok? 3B tak ada. Esok Khamis.
Okey, Khamis kamu buatlah nota ni. Tapi hari ni dengar je lah. Nak buat terus pun boleh. Tapi nanti kamu sambil menjalani tu kan kamu tak dengar. Okey, so Khamis lah baru buat nota ni. Ataupun lepas ni pun boleh. Nanti Khamis boleh relax. Okey, banyak ni sebenarnya. Okey, so apakah jejaka yang ada lagi dalam ni? Haikal tadi dah ni. Okey, Zairil. Lari-lari Zairil. Lazar memang nak fokuskan kat Zairil. Okey, tajuk 5, zikir tenang hati, muka surat 27. Zairil, tolong baca. Lemak Zairil lah, dia tak ada ni. Okey, Raid. Haikal lah, Haikal. Oh, ibu sedapnya petik. Sekejap kita tengok Raid Raid. Ni Raid. Habislah. Orang kan setiap kali korang participate pun kan. Ustazah bagi markah tau, TBD. Setiap tajuk ni kena bagi markah sebenarnya. Kalau korang participate dalam kelas barulah Ustazah bagi markah. Okey, Haikal lah, Haikal. Baik. Ya Ustazah, baca apa? Okey, baca ayat ni. Muka surat 27. Kalau tak nampak lah kat skrin ni. Buka muka surat 27, buku teks. Ayat sama je. Sekejap ya Ustazah. Baca. 7. Okey. Sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waskur rabbaka fi nafsika tadarru. Ya Ustaz, saya Kenapa? Sesama ke? Ambil nafas panjang. So baca. Ulang balik lah. Wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan. Masukkan tadarruan wa. Tadarruan wa khifatan. Masukkan juga. Wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuzuwi. Bukan zu. Bil ghuduwi wal asali wala takun minal ghafilin. Innal ladzina inda rabbika la yastakbiruna an ibadati. Ambil balik. La yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Okey, sadaqallahul azim. Sadaqallahu. Google pula. Syazwana. Oh, Syazwana. Are you here? Ya, Ustazah. Okey, baca maksud dia. Semua Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendah diri dan rasa takut serta tidak menyaringkan suara pada waktu pagi dan petang. Serta janganlah engkau termasuk orang yang lalai. Sesungguhnya mereka malaikat yang ada di sisi Tuhanmu tidak ingkar daripada beribadah kepadanya. Mereka sentiasa bertasbih baginya serta kepadanya juga mereka bersujud. Okey, bagus. Terima kasih. Okey. So kita sambunglah. Kita kena tahulah sikit satu ayat tu apa benda lah makna dia. Okey, so ambil buku. Inilah, buka buku teks, ambillah pensel. Suaikan dengan makna dia. Sementara kamu tak ada nota lagi ni kan, nanti kamu dah buat nota, jadi kamu ni lah. Buat macam tadi balik. Okey, wa. Maksud wa ni, satu perkataan ni je. Wa maksudnya dan. Itu kata kalau kamu baca Quran, kamu tinggalkan wa ni, maka kamu tertinggallah satu perkataan. Dah lain makna dia. Okey, so jangan tinggal kalau baca Quran. Wa maksudnya dan. Uzkur ni, sebutlah. Okey, Rabbaka, Tuhanmu. Fi, dalam.
nafsika, sepatutnya diri kamu. Tapi dalam ayat ni diubah jadi hati kamu. Boleh je. Okey. Lepas tu dia tambahlah perkataan nama ni, nak bagi sesuaikan dengan makna ni kan. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu. Tadarru'an. Tadarru'an maksudnya merendah diri. Sifat merendah diri. Kalau ada tanda ni, tanda dua fathah ni. Okey tak, dia tak boleh nak cerita kat sini, dia cerita bahasa Arab tadi. Okey, tadarru'an merendah diri. Wa khifatan, wa ni saja maksudnya dan. Okey. Wa maksudnya dan, khifatan rasa takut. Okey, duna, wa duna sebenarnya patutnya dan tidaklah, dan tidak dan tidak dan serta tidak. Wa duna dan tidak, al-jahri menyaringkan, al-jahri minal qawli meninggi, maksudnya dia sebenarnya meninggikan, terlalu meninggikan daripada suara. Tapi dia nak sesuaikan dengan makna bahasa Melayu, so dia tukar kepada perkataan menyaringkan suara. Sama je. Okey. Bi dengan boleh, pada boleh, ikut konteks ayat. Al-wuduwi maksudnya pagi, waktu pagi. Wal-asali dan al-asali petang. Okey, wa lagi maksudnya dan lah. Okey, Ramadan pun masuk. Okey, la janganlah takut engkau menjadi atau engkau termasuk, bolehlah ni. Min daripada, sepatutnya ada daripada kat sini tapi dia terhilangkan. Al-ghafilin, orang yang lalai. Ini memang favourite perkataan yang kita jumpa. Al-ghafilin, orang-orang yang lalai. Kalau tak ingat ni tak tahulah. Inna, sesungguhnya. Alladzina yang, sepatutnya yang, tapi tak ada kat sini. Inda rabbika, inda yang ada di sisi, rabbika Tuhanmu. So dia ubahlah sebenarnya. Sesungguhnya mereka yang ada, mereka malaikat yang ada di sisi Tuhanmu. La yastakbiruna, la, ingat tadi Raja kata la maksudnya tidak. Yastakbiruna, ingkar. An daripada ibadatihi. Ni kalau tengok perkataan ibadah. Okey. Cuma dia ada hi kat ujung ni, hi ni nya. Kalau kamu tengok hi yang panjang ada ya atau waw ni maksudnya nya. Okey. Nya. Ni. Ku maksudnya nya. Okey. Ibadatihi, beribadat kepadanya. Okey. Dan wa yusabbihunahu. Ada hu nya. Maksudnya nya. Okey, yang ada maksilah ni, inilah ni. Yusabbihuna. Mereka sentiasa bertasbih, nya, baginya lah. Walahu, wa ni patutnya dan. La kepada nya, hu tu nya. Yasjudun, mereka bersujud. Okey, dan ayat penuh dia lah. Dan mereka sentiasa bertasbih baginya. Serta kepadanya juga mereka bersujud. Okey, ayat ni menyatakan untuk kita sentiasa berzikir kepada Allah dengan kita rasa merendah diri dan kita rasa takut kepada Allah. Dan kita tak zikir tu secara terlalu kuat. Aku tengah berzikir ni maka aku zikir kuat-kuat. Tak adalah, tak boleh macam tu kan. So supaya kita tidak menjadi antara orang yang lalai. Dan Allah ceritakan macam mana keadaan malaikat yang berada di sisi Allah ni. Mereka tidak pernah ingkar kepada Allah dan mereka sentiasa bertasbih kepada Allah dan mereka juga sentiasa bersujud kepada Allah. Okey. Ni dalam surah Al-A'raf ni nampak tak ada tanda ni? Tanda kubah ni. Tak adalah tanda kubah. Tanda macam tanda mihrab ni. Okey, sebenarnya ini ialah ayat tilawah. Ayat sajadah. Ayat tilawah boleh, ayat sajadah boleh. Ayat sajadah yang disunatkan kepada Muslim untuk melaksanakan sujud tilawah dengan syarat berwuduk. Kalau kita tengah baca Quran, okey, sebenarnya kita kena baca Quran dengan keadaan berwuduk, itu adabnya, okey. Dan kita kena pakai pakaian yang lengkap, yang elok, yang sopan. So bila kita baca ayat-ayat sajadah ni, kita kena buat sujud tilawah. Bila nak buat sujud tilawah ni bukan boleh buat sesaja, tak. Dengan pertama syaratnya kita kena berwuduk. Kemudian kita kena suci tubuh badan dan tempat tu, suci tubuh badan dan tempat, dan kita pun menghadap kiblat. So kita terus sujud.
Siapa tahu apa lafaz sujud tilawah? Apa lafaz dia? Ni bukan sujud sahwi. Azhar ajar satu kelas lagi dia keliru dengan sujud sahwi. Ni sujud tilawah. Siapa tahu lafaz sujud tilawah? Tahu tak? Tak tahu Ustazah. Tahu. Tahu? Okey. Sebagai kerja sekolah, cari lafaz sujud tilawah. Ada. Cari dulu. Nanti last sekali nanti Azhar tunjuk. Okey. Cuba Google. Sambil kelas ni cuba Google. Apa lafaz sujud tilawah. Okey. Seterusnya kita belajarlah perintah Allah. Kalau ikut buku Ibn Katsir, kitab Ibn Katsir, katanya perintah Allah dalam ayat ni Allah perintahkan untuk kita memperbanyakkan zikir kepada Allah. Zikir ni kita boleh buat secara lisan ataupun zikir dalam hati. Kenapa kita kena sentiasa berzikir? Supaya kita tidak tergolong dalam manusia yang sentiasa lalai. Tidaknya lah kita tergolong dalam golongan yang lalai. Okey, sebab itulah kita kena selalu berzikir. Kena ingat Allah selalu kan. Okey, so Allah bagi contoh malaikat tu sebagai satu motivasi untuk kita untuk sentiasa berzikir kepada Allah. Apa kelebihan berzikir ni? Allah kata dalam ayat dalam ni ayat 152 ni. Pendek je. Tapi makna dia sangat mendalam. Fadhkuruni azkurukum. Maka kalau kamu uzkuruni, kalau kamu ingat aku ni maksudnya Allah lah. Kalau kamu ingat kepadaku, maka azkurukum, aku akan mengingatimu. So siapa yang sentiasa ingat Allah, maka Allah akan sentiasa lah ingat dia. So jangan kata kita ni dah lah jarang berzikir, tiba-tiba nak minta macam-macam dengan Allah kan. Macam mana Allah nak tunaikan sedangkan kita tak selalu ingat Allah. Itulah perumpamaannya. So kalau kita nak sentiasa kita dikasihi Allah, nak Allah pandang kita selalu, so kita kena selalulah berzikir kepada Allah. Berzikir tu tanda kita ingat Allah, maka Allah akan ingatlah pada kita. Okay, Allah akan ingat kita dengan keampunan dan rahmat. Okay, zikir tu daripada segi bahasa maksudnya ialah ingatan. Kalau daripada segi istilah maksudnya ialah mengingati Allah sama ada melalui hati atau lisan. Okay, kalau kita berzikir melalui lisan macam mana? Pertama ialah kita lafazkan nama Allah, lafaz. Kita sebut nama Allah, Allah. Bertahmid. Apa maksud bertahmid? Bertahmid tu subhanallah. Bertahmid alhamdulillah, silap. Bertahmid alhamdulillah. Bertasbih. Bertasbih ni subhanallah. Bertakbir Allahu Akbar dan sebagainya. Kalau tengok muka Ustaz 29 tu ada banyaklah zikir dia. Bismillahirrahmanirrahim pun zikir. Sebab itulah kalau mak-mak kita masak kan kat dapur, buka periuk baca bismillah. Tuang air dalam periuk baca bismillah. Gaul nasi tu cuci beras tu pun baca bismillah. Itu sebagai cara kita berzikirlah kepada Allah sebenarnya. Okey, seterusnya. Daripada segi berzikir hati tu, caranya ialah kita memahami dan kita menghayati keagungan dan kekuasaan Allah. Kita tengok, cantiknya pokok tu, subhanallah, Allah ciptakan. Itulah, kita terdetiknya benda tu. Kita tengok, kita faham macam mana kejadian alam ni pun dah kira zikir lah dalam hati kita. Okay. So, apakah peranan zikir? Pertama, dapat menenangkan dan menteramkan hati. Kalau kita rasa gundah gulana tu tak payah cari makwa. Carilah Allah. Okey? Okey, seterusnya menjadi perisai diri daripada gangguan dan godaan syaitan. Sebenarnya orang yang selalu kena gangguan, kita selalu dengar lah. Dulu ada cerita Mastika. Sekarang tak ada cerita Mastika. Korang baca je dekat Twitter tu semua tu pun banyak cerita-cerita mistik tu kan. Orang kena ganggu lah apa semua. Sebenarnya cara untuk kita elakkan gangguan ni ialah dengan cara kita selalu berzikir, selalu ingat Allah. Okey, sebabnya kalau kita selalu ingat Allah, benda-benda macam tu tak adalah minat kat kita. Sebab dia tahu kita antara orang yang dekat dengan Allah kan. So dia tak ada berani nak macam itu. Okay, so kalau kata kita rasa macam rasa tak sedap hati, macam gitu orang tengok kita tu banyak-banyaklah berzikir. Okey, kadang Allah hadirkan benda tu sebab Allah nak suruh kita zikir. Sebab kita dah lama tak berzikir. Okey, seterusnya menjauhkan diri daripada melakukan maksiat dan perkara yang sia-sia. Ini memang peranan yang sangat besar lah untuk kalau kita rasa nak buat dosa je, bila kita zikir tu kita terus tak jadi nak buat dosa. Tak percaya, cuba try.
Okey, seterusnya peranan zikir dapat memberi petunjuk ke jalan yang benar dan dapat menimbulkan rasa syukur kita atas nikmat kurniaan Allah. Okey. So, seterusnya apakah adab berzikir? Okey, dalam Al-Quran ini Allah adalah ni ambil daripada pelbagai ayat lah kan, digabungkan, disusunlah dalam kitab tafsir ni. Adab berzikir pertama, kita perlu ucapkan lafaz zikir dengan betul dan fasih. Maksudnya contohnya kita baca subhanallah tu betul lah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sub ada qalqalah. Ha tu ha yang pedas, bukan ha biasa. Allah tu kita baca tebal, tak baca subhanallah tu tak ada. Kita ada pelak-pelak yang kita baca dengan fasih lah macam tu. Okey, subhanallah macam tu lah. Okey, seterusnya berzikir dengan penuh merendah hati. Kita merendah diri lah, merendah diri. Kita tak ada baca kuat-kuat untuk kata, aku tengah berzikir ni, kau dengar subhanallah, subhanallah. Kejut kawan tu, tak payahlah. Baca biasa-biasa tu untuk diri kita sendiri je. Tak payah nak tarik attention orang kan. Okey, seterusnya berzikir dengan suara yang lunak dan lemah lembut. Ini adalah sunnah lah. Kalau suara dia memang sedap, memang bonus lah. Jadi kita berzikir dengan apa yang kita ada lah, suara yang kita ada. Okey, seterusnya berzikir dengan penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sambil kita berzikir ni, kita memang sentiasa ingat Allah dalam hati. Okey, so ulama menyatakan lagi apa adab berzikir yang lain. Okey, kalau sebelum berzikir, pertama membersihkan mulut daripada kotoran. Lepas tu dalam keadaan berzikir tu kita suci daripada hadas kecil dan besar. Ini adab je. Kalau kata orang tu tengah period, hadas besar kan, tak salah pun nak berzikir. Macam mana tengah period kan? Okay, so ini sekadar adab. Kalau boleh, jagalah. Kalau tak mampu, tak apalah. Okay, memastikan tempat zikir suci daripada najis dan kotoran. Kau tak adalah zikir dalam bilik air dia. Bilik air tu memang tak boleh lah. Zikirlah tempat lain dengan kau zikir dalam tandas. Okay, terusnya semasa berzikir menghadap kiblat. Kita berada dalam majlis zikir. Contohnya seperti solat berjemaah. Majlis zikir ni contoh kalau kita solat jemaah kat masjid tu, sebenarnya kalau kita pergi dekat Mekah Madinah lah, cukuplah Mekah Madinah. Lepas solat, dia orang kata kau bangun. Dia orang tak ada macam kita berzikir sama-sama baru kita baca doa, tak ada. Dia orang tak ada amalan macam tu. Tak payah pergi Mekah Madinah, pergi Perlis cukup. Pergi Perlis. Sebab memang fatwa Majlis Agama Islam Perlis memang dia melarang lah majlis zikir ni. Okay, pembahasan panjang ni memang panjang, tapi ini pengalaman Hazalah agak. Hazal pernah mengajar di Perlis juga. So, tahulah adab ni tak ada. So, dekat Selangor ada. So, majlis zikir ni sebenarnya sunnah sahaja. Janganlah kamu pergi Perlis tu kamu rasa pelik. Kenapa semua orang bangun? Janganlah kau gelabah pula kat situ kan. Nampak sangatlah kau orang luar, kau orang Perlis. So, kita tahulah kalau adab masjid di Perlis memang tak baca majlis zikir. Memang tak adalah majlis zikir lepas solat jemaah tu tak ada. So, dia sekadar sunnah sahaja. Okay, so seterusnya berzikir dengan tenang dan khusyuk. Okey, seterusnya berusaha untuk kita memahami maksud lafaz zikir. Contohnya subhanallah, Maha suci Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bila kita faham maksud zikir tu, membuatkan kita lagi rasa khusyuk. Okey, berzikir bersama-sama dengan imam seperti selepas solat berjemaah. Contohnya adab berzikir. Okey, terusnya waktu berzikir, bila waktu berzikir yang paling afdal ialah selepas solat fardu dan hari Jumaat. Okey, mengelakkan zikir dalam keadaan tidak sesuai seperti sedang qada hajat. Tengah buang air tu tak payahlah nak berzikir. Sabar-sabar sekejap, simpan dulu. Okey, seterusnya kepatuhan malaikat dalam berzikir kepada Allah. Okey, malaikat ni memang dia sifatnya, malaikat diciptakan daripada cahaya. Kita cipta daripada tanah. Okey, itu kita punya perbezaan lah. Kita punya penciptaan kita berbeza. Tapi kita semua tetap makhluk Allah yang kena mengabdikan diri kepada Allah. Okey, cuma manusia, dia punya iman dia bertambah dan berkurang kan. Tapi malaikat, dia punya keimanan dia sentiasa bertambah dan takkan berkurang. Sebab itu memang penciptaannya. Okey, so kita belajarlah macam mana kepatuhan malaikat dalam berzikir ni. Okey, so disebabkan iman mereka yang sentiasa bertambah, maka malaikat merupakan satu makhluk yang martabat dan darjat dia paling dekatlah dengan Allah. Dan mereka tak pernah ada sifat sombong. Orang tak tahu pun sifat sombong tu.
kepada Allah dan mana mereka sentiasa patuh kepada Allah dan memuliakan Allah dengan berzikir. Para malaikat bertasbih kepada Allah dengan mengikut tugas masing-masing. Setiap malaikat ni ada tugas masing-masing. Kita tak tahu lah tugas. Memang banyak lah yang kita belajar malaikat 10 itu antaranya. Dan ada lagi yang lain yang kita tak tahu. Okay, so sambil mereka melaksanakan tugas masing-masing, sambil itu juga mereka bertasbih. Ini dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala lah. Dan dalam surah As-Saffat maksudnya dan tiada siapa pun daripada kalangan kami melainkan ada baginya kedudukan darjat tertentu. Sesungguhnya kamilah yang sentiasa berbaris, menjunjung perintah dan beribadat. Dan sesungguhnya kamilah yang sentiasa bertasbih, menyucikan Allah daripada sifat kekurangan. Ini cerita tentang malaikat. Malaikat ni mereka tidak ada beza lah. Mereka sentiasa berbaris, menjunjung perintah Allah dan ibadah dan mereka sentiasa bertasbih. Kemudian ucapan yang paling afdal yang dipilih oleh Allah untuk malaikat dan hamba-hambanya ialah subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi wa bihamdihi merupakan satu lafaz yang senang je dekat bibir kita. Subhanallahi wa bihamdihi. Ada pernah nak sebut huruf yang pelik-pelik macam huruf bot ke? Tak ada. Memang semua huruf yang senang-senang. Tapi sebenarnya lafaz zikir ni ialah lafaz zikir yang paling berat dekat timbangan mizan. Sebenarnya lah. Okey. Ni bawah ni ialah lafaz zikir yang maksur, maksudnya yang famous lah. Okey, contohnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dalam ni dah ada tasbih. Tasbih yang ini. Dah ada tahmid yang ini. Dah ada tahlil yang ini. Dah ada takbir yang ini. Cukup banyak ni. Okey, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Ini ialah lafaz istighfar. Okey, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ini ialah tasbih yang dibuat oleh Nabi Yunus ketika berada dalam perut ikan. Okey, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini hasballah. Okey, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini panggil hauqalah. Okey, seterusnya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini namanya selawat. So bolehlah pilih mana-mana lafaz yang kamu rasa senang lah dekat diri kamu ni. Okey. Seterusnya apa yang kita dapat pelajari daripada ayat ni? Pertama, kita hendaklah sentiasa berzikir kepada Allah supaya hati kita lebih tenang. Okey, seterusnya kita bila kita berzikir tu kita hendaklah lembutkan suara supaya kita dapat rasa khusyuk, takut dan rendah dirilah kepada Allah. Okey. Seterusnya kita kena elakkan diri daripada menyaringkan suara kepada Allah. Soalnya suara ketika berzikir. Kerana sebenarnya Allah dengar je apa kita cakap. Tak payah nak cakap kuat-kuat. Kita tak payah nak zikir kuat-kuat. Kita baca slow-slow je. Okey, seterusnya kita hendaklah mengambil iktibar daripada kepatuhan malaikat, macam mana malaikat patuh dan macam mana malaikat berzikir kepada Allah supaya kita tidak lalai dan sombong. Okey, so ada apa-apa soalan nak tanya Ustazah? Oh, kawan-kawan. Ada nak tanya Ustazah apa-apa? Tak ada. Tak ada? Tak ada. Tak ada. Enggak ada. Ustazah. Oh, Ya. ada. Yang mana tadi? Ucapan yang paling afdal tu Ustazah. Bukan ke dia? Tak apa lah, jadi lah. Cakaplah ikan. Risau kadang-kadang. Bukan kan dia subhanallahil azim wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Betul? Betul? Subhanallah wa bihamdihi dalam hadis tadi tu dia pendek je kan? Ada lagi satu subhanallahil azim, ada hadis lain. Faham? Dapat tak ikan? Dapat Ustazah. Dapat, okey. Itulah ceritanya. Selalulah amalkan. Okey, lagi ada apa-apa soalan lain? Okey, notanya dia Azhar bagi dalam grup. Sekejap dia Azhar bagi, Azhar tulis satu lagi. So nanti hari Khamis, kita punya kelas, aktiviti kita ialah membuat nota. Okey? Boleh? Boleh. Buat hari ni pun boleh. Boleh. Kita PDPR ni, kita nak ajar berbanyak pun susah sebab kita duduk rumah Yeah, betul. Pandai kau. Macam tu lah. So Azhar bagilah
Small but sweet lah. Sikit-sikit tapi korang faham. Okay. Di Jumaat Mazhar bagi latihan. Okay dah. Ada apa-apa soalan? Tak ada? Ada Ustazah. Kenapa Ino? Tak apa-apa kau. Cik pula Ustazah. Okay, so sampai sini sajalah kelas kita, insyaAllah. So kita jumpa lagi hari Khamis. Okay? Amin. Okay.